Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan masuk dalam topik kelajuan. Jadi untuk memudahkan pemahaman terhadap topik ini, cikgu minta murid-murid sediakan buku teks dan buka muka surat 115. Jadi pembelajaran cikgu hari ini adalah berdasarkan bacaan daripada buku teks dan cikgu akan terangkan serba sedikit. Okey, jika kita lihat gambar yang ada di sini, apa yang kita dapat perhatikan? Ya, ada 3 aktiviti yang berbeza. Aktiviti larian, aktiviti renang, aktiviti lumba basikal. Jadi, apa yang kita nampak sebagai perbezaan antara orang pertama, orang kedua dan orang ketiga dalam aktiviti larian? Begitu juga dengan aktiviti yang lain. Okey, pergerakan yang laju atau perlahan akan menentukan betapa cepat atau lambat sesuatu objek untuk sampai ke destinasi. Ini yang disampaikan dalam gambar ini. Itu adalah sebagai pengenalan. Okey, rujuk muka surat 116. Kita perhatikan setiap objek yang bergerak, dia akan mempunyai kelajuan. Jadi, objek yang berbeza akan bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Jadi, macam mana kita nak faham tentang maksud kelajuan? Kita perhatikan kartun yang ada pada muka surat ini. Kadang-kadang bila kita naik kenderaan ayah kita rasa macam lambat nak sampai. Dan kadang-kadang tiba-tiba cepat dia sampai walaupun jarak adalah sama sahaja. Jadi, untuk cepat sampai kita kena laju. Tapi hati-hati. Kalau di jalan raya, kita kena mengamalkan konsep biar lambat asalkan selamat. Itulah sebabnya dekat jalan raya kita nampak had-had kelajuan. Okey, awak boleh baca sendiri kartun ini bersambung di muka surat 117. Okey, beza ya kenderaan seperti kereta dan basikal. Mereka mempunyai kelajuan yang berbeza-beza. Untuk memahami ataupun sebagai definisi kelajuan, kata kunci yang perlu ingat ialah kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Mudah sahaja kan? Ia adalah sejenis ukuran cepat atau lambat. Okey, muka surat 118 ini adalah satu aktiviti yang kita boleh jalankan walaupun berada di rumah. Okey, tujuan dia adalah untuk menyiasat kelajuan dengan pelbagai jenis pergerakan. Okey, apa yang diperlukan? Jam randik tak ada kan? Mungkin kamu boleh guna handphone set sebagai timer ataupun countdown timer, ataupun awak buka lah aplikasi handphone awak yang ada jam yang kita boleh kira masa tu. Okey, pita pengukur. Tak ada pita pengukur? Okey, pakai measuring tape yang ayah buat untuk sukat. Okey, tahu kan pita pengukur? Okey, jika tak ada mungkin boleh pakai pembaris. Kalau ada pembaris. Okey, pen penanda dan pita pelekat. Okey, apa perlu dilakukan? Pertama, aktiviti ini dilakukan secara berpasangan. Mungkin awak boleh minta tolong keluarga awak, adik ke, abang ke. Okey, yang kedua, apa yang perlu dibuat? Pita pelekat diletakkan di garisan permulaan dan ukur jarak 20 meter. Kemudian lekatkan garisan penamat. Mustahil kan? 20 meter itu jauh. Jauh juga dalam rumah, mungkin kawasan rumah kita berliku-liku, jadi nak dapatkan garisan lurus 20 meter agak sukar. Jadi cikgu cadangkan awak buat daripada titik A ke titik B. Mungkin dalam satu ruang, kita ambil sebagai ruang tamu, dari hujung ruang tamu ke hujung ruang tamu. Okey, jadi awak sukat, awak ukur berapakah jarak ruang tamu itu. Jadi jarak ini sebenarnya kita yang tentukan berapa jauh yang kita hendak gunakan sebagai kita punya parameter. Okey, jadi rakan kamu ataupun adik-beradik kamu melakukan pergerakan yang berbeza seperti berjalan perlahan, berjalan laju dan berlari. Okey, jadi track ini kita yang tetapkan. Jenis pergerakan ialah pemboleh ubah kan? Siapa tahu pemboleh ubah apa? Juga jarak. Jarak juga adalah pemboleh ubah kan? Siapa tahu pemboleh ubah apa? Begitu juga dengan masa. Jadi, dalam jadual seperti yang cikgu cakap, pemboleh ubah kita dapat kesan di dalam jadual. Ini adalah maklumat yang telah diberi. Okey, jadi apa yang perlu dilakukan setelah adik-beradik awak melakukan jenis pergerakan yang ditulis, ya, berjalan perlahan, berjalan laju dan berlari, okay, secara sekata, ya, bukan
kalau laju tu mula-mula laju, lepas tu hujungnya perlahan. Okey, dia adalah 3 set pergerakan, ya. Boleh faham? Okey, pergerakan mestilah bermula daripada garisan permulaan yang awak tanda hingga ke garisan penamat. Okey. Jarak mesti sama. Maksudnya tempat tanda tu satu kali je kita tanda, tetapi kita lakukan 3 pergerakan. Catat masa yang diambil. Okey, jadi cikgu anggap bila aktiviti ini dijalankan, kamu akan dapat hasil masa yang berbeza. Dan bila selesai mencatat masa, cuba lihat dia punya corak ataupun kita panggil sebagai pola. Adakah bertambah ataupun menurun? Jadi, awak cari satu kertas dan awak catat sahaja. Okey, soalan. Jenis pergerakan yang manakah lebih cepat tiba di garisan penamat? Mengapa? Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan berdasarkan aktiviti ini? Soalan ini boleh dijawab. Boleh tak? Kalau awak buat, cikgu harap aktiviti yang awak buat ni, kalau awak buat, awak tangkap gambar dan awak boleh kongsikan dengan cikgu. Hantar ke WhatsApp personal cikgu aktiviti yang awak lakukan di rumah. Okay, seterusnya, unit kelajuan. Ini penting. Okey, kelajuan melibatkan ukuran jarak dan masa. Itu sebab bila aktiviti tadi, ia adalah melibatkan jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Okey, jadi bila kita ada dua maklumat ini, kita dapat unit. Unit bagi kelajuan ialah gabungan kedua-dua unit jarak dan masa. Berikut ialah unit kelajuan. Okey, kita boleh ukur kelajuan dalam bentuk unit sentimeter per saat. Ataupun sebagai simbol kita tulis cm per s. Cm adalah sentimeter dan s adalah saat. Okey, apakah yang melibatkan pergerakan sentimeter per saat adalah pergerakan yang perlahan. Okey, misalnya pergerakan siput babi. Siput bergerak perlahan kerana siput dapat bergerak sejauh 1.3 cm sahaja dalam masa 1 saat. Jadi unit kelajuan dia kita pakai sebagai cms. Okey, seterusnya untuk pergerakan tupai. Tupai kita boleh sukat dalam unit meter per saat ataupun simbol dia M palang S. M untuk meter, S untuk saat. Kenapa dia berbeza? Sebab tupai bergerak lebih laju daripada siput. Betul tak? Jadi dalam masa 1 saat, berapa jauh dia boleh pergi? 5 meter. 5 meter tu macam mana? Macam pembaris panjang cikgu dekat sekolah tu. Kalau satu pembaris tu 1 meter. Kalau 5 meter, 5 kali pembaris yang ada dekat sekolah. Jelas ya? Okey, kuda. Kuda mestilah lebih laju daripada dua haiwan yang di atas. Jadi unit dia kita pakai kmj. Pernah tengok kan? kmj ni kilometer per jam. Okay, ini yang ada had laju di jalan raya itu. Kuda dapat bergerak 76 km dalam masa 1 jam. Kelajuan pergerakan kuda diberi dalam unit km per j. Jadi, kalau cikgu tanya, soalan, boleh tak kalau kita berjalan kaki, kita gunakan unit km per j ini? Sesuai atau tidak sesuai? Kenapa tidak sesuai? Ini adalah soalan kehebat yang kita perlu fikirkan. Jika awak boleh menjawab soalan kehebat ini, awak boleh mencapai TP 6. TP 4, 5 dan 6. Okey, di muka surat sebelah, ini adalah contoh yang lain. Murid-murid boleh baca sendiri berkaitan kura-kura. Okey, orang yang sedang berlumba lari di dalam acara balapan 100 meter. Kereta F1. Okey, kereta racing ya. Okey, kalau kita masa hari sukan pun kita ada buat acara lumba lari kan. Jadi macam mana nak menentukan tentang kelajuan? Apakah yang kita gunakan untuk mengukur sesuatu itu siapa yang paling cepat? Okey. Cikgu rasa itu sahaja yang cikgu akan kongsikan. Jadi cikgu harap murid-murid boleh membuat bacaan sehingga muka surat 120 di dalam buku teks. Jadi apakah tugasan pada hari ini? Tugasan pada hari ini ialah melakukan aktiviti mengukur kelajuan di rumah. Terima kasih.